اللهم ارحمنا بالقرآن. Okay Ustaz, salah satu objektif daripada siri ini adalah untuk kita belajar daripada asatiza kita lah bagaimana kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ni Ustaz. Jadi bagi Ustaz, apakah ciri-ciri lah yang menjadi asas buat bacaan Al-Quran yang baik? Because I think as a Quran teacher kan, kalau orang baca Al-Quran straight away Ustaz boleh tahu standard dia, level dia macam mana Ustaz. Jadi apakah ciri-ciri adakah dia sama seperti rubrik di musabaqah, dan bagaimanakah kita dapat memperkukuhkan lagi asas-asas ini supaya kita dapat upgrade lah bacaan kita macam level Ustaz lah ataupun upgrade our reading lah Ustaz. Jadi first kali, of course kita harus wajib ada guru. Okay, kena berguru. Itu point yang sangat penting lah. Sebab bezanya orang kalau belajar Quran ni ada berguru dengan tanpa guru. Dia orang yang berguru ni apabila kita baca, kalau guru dengar ada salah dan silap, dia akan tegur. Okay, itu first point. Kemudian kalau orang yang dia belajar sendiri, okay, Masya Allah dia semangat, dia belajar tapi dia tanpa berguru. Mungkin dia belajar daripada YouTube ataupun daripada mana-mana sumber. Bagus, cuma dia takkan tahu mana silap dia. Walaupun dia dengar, walaupun contoh daripada YouTube tu masyaikh yang Masya Allah memang ni, cuma bila dengar tu dia cuba baca, cuba tiru. Okey, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang tu dia punya sebutan atau kurang tepat. Jadi tak ada yang boleh menegur. Jadi first tu yang paling penting untuk mendapatkan ciri-ciri yang orang kata yang for yourself lah, to be good dalam bacaan Quran, harus berguru lah. Okay. Harus cari guru. Kemudian second is, kedua, kalau boleh saya kongsikan ialah harus sentiasa orang kata tu murajaah lah. Harus sentiasa revise. Yes. Bila dah belajar tu nak kena revise. Kena istiqamah, kena consistent yourself. Kena siapkan satu waktu tu khas untuk Quran. Sebab banyak orang-orang ni dia belajar Quran, dia rajin ke kelas, tapi silapnya tak ada murajaah, tak ada revision, tak buat homework tak buat homework. Bukan saja Quran lah kan, apa-apa pun kita belajar kan, kita harus ada orang kata tu mutalaah lah, kena harus revise. Jadi harus rajin, istiqamah, konsisten dalam membuat revision. Dan di antara tips-tips yang saya boleh kongsikan ialah apabila dah belajar, dah ada guru dan konsisten dalam revision, kita boleh juga orang kata tu dengar bacaan Quran daripada qurra' yang ataupun imam-imam yang masya-Allah. Bila kita dengar tu, kita cuba fokus untuk orang kata tu stage yang pertama untuk dengar dulu bacaan tajwid. Macam mana mereka menguasai tajwid, fasahah. Jadi bila nak pilihan surah tu, jangan ambil surah yang berat-berat, yang panjang-panjang. Ambil surah mungkin mulai daripada Wadduha ke bawah. Kan mudah kan. Kita tengok, kita dengar, kita buat homework lah. Kita tengok, kita terbuka Quran, contoh Ad-Duha dia baca. Kita dengar, kita perhatikan macam mana kawalan dia punya suara, dia punya tajwid, fasahah. Jadi dari situ kita boleh dapat lah sedikit sebanyak manfaat daripada kita punya effort ni, insya-Allah. Jadi Ustaz selalu dengar qari mana Ustaz? Yang Ustaznya favourite lah kira-kira. Okey, kalau saya punya Ustaz Syamil Ustaz. Ustaz Syamil, masya-Allah. Okey, kalau saya punya favourite ialah, adalah beberapa kan Ustaz. Cuma saya punya favourite ialah yang paling saya favourite ialah qari legend Mustafa Ghalwash, dia daripada Mesir. Dia qari yang hebat pada satu ketika dahulu. Pada zaman dia lah. Sekarang ni yang sedang pop di Mesir ialah Mahmud Syahad, kalau Ustaz pernah dengar. Dia qari Mesir. Ustaz boleh search kat YouTube, memang dia Masya Allah famous. Dia pernah datang Indonesia, pernah datang Malaysia. Cuma Singapura ni belum datang kan. InsyaAllah soon. Jadi itulah di antara qari-qari yang ni lah. Dan kalau bacaan, kalau imam, sebab ada beza Ustaz. Itulah saya nak tanya Ustaz. Kalau imam macam mana Ustaz? Okey, sebab saya kongsi, dia kadang-kadang orang ni dia pening. Dia akan tanya, taranum ni yang mana satu ni? Dia taranum, jadi kalau para imam ni dia orang baca taranum ke tak? Jadi taranum ni terbagi pada dua. Sikitlah saya boleh kongsi. Taranum mujawwad dengan taranum murattal. Mujawwad ni yang qari-qari baca ni, yang musabaqah. Ni mujawwad, bacaan mujawwad. Bacaan murattal ni para imam. Dan cara pembelajaran lagu ni pun ada sedikit berbeza. Sebab bacaan murattal ni, bacaan imam dia laju kan dalam solat. Alhamdulillah, dia laju. Jadi kalau bacaan mujawwad dia slow. So ada perbezaan sedikit.
Jadi di situlah ada punya perbezaan lah. Tapi kedua-dua mereka ni ada taranum, ada maqamat mereka yang sama. Cuma cara pembawaan tu, bacaan murattal dengan bacaan mujawwad ada beza. Kena tahu Ustaz Kenalah ni antara ilmu-ilmu jugalah. Jadi Imam Terakhir bawa mujawad Ustaz. Lari jemaah. InsyaAllah. Okay Ustaz, Ustaz Syamil Ustaz ada mengajarkan beberapa teknik Ustaz Okey. Pernafasan lah atau penjagaan suara. Beliau kata kita nak tarik nafas melalui hidung, terus kita simpan di perut dulu. Terus kita tahan nafas, baru kita baca Ustaz. Jadi Ustaz ada teknik-teknik yang Ustaz boleh share lah, mungkin nak jadi juara Ustaz kan, teknik-teknik yang Ustaz boleh share dengan kami supaya kami boleh memperbaiki bacaan kami Ustaz. Okay, actually seperti mana yang Ustaz Syamil dah ceritakan tu, dah kongsikan tu, sebenarnya itu adalah perkara yang asas tu, basic untuk qara'. Itu dah paling, orang kata tu very basic lah, cara pengambilan nafas tu bagaimana. Itu adalah cara yang paling basic. Tapi ada juga yang lain guru lain cara dia. Okay. So kalau saya ada berpengalaman dengan satu guru ni, cara dia is kita ambil nafas, kemudian baki bila akhir tu, bila kita sedut nafas akhir tu kita buka mulut sedikit untuk masukkan lagi angin. Macam tu. Jadi macam tu. Tank dia dua-dua masuk. Ya, betul. Jadi itulah di antara, because seperti mana yang saya kata, Ustaz Syamil tu ajar tu kira memang dia biasanya memang gitu Ustaz, cara yang tepat lah, paling tepat, paling basic. Semua orang kena buat semua orang, yes. Okay. Cuma ni antara satu lagi lah yang saya dapat dari guru saya, cara. Tapi for myself, saya biasa menggunakan yang cara ni Ustaz. Ambil kemudian dari mulut, ada sikit. Mungkin tu macam orang kata life saving lah Ustaz. Baki-baki bila tak sampai ada lagi sikit. Okey, masya-Allah. Cuma kalau bab pernafasan Ustaz, cara yang orang kata efektif, bila kita baca tu, kita harus pastikan, kita ada orang baca Quran Ustaz, dia buka habis mulut. Jadi bila dia buka habis tu, nafas makinlah banyak keluar Ustaz. Jadi teknik yang memang betul kita kena sebut huruf dengan tepat dan sebagainya, tapi kita kena harus cermat lah, harus macam mana kata tu, bijak macam mana nak mengawal bacaan. Sebab kalau kita nak dapatkan bacaan baik, dia include banyak Ustaz, macam-macam. Kita harus calm, kita harus faham lagu kita nak bawa macam mana, kita harus prepare pernafasan. Betul. Kalau nervous pun mungkin nervous effect Ustaz, sangat-sangat Ustaz. Tapi mesti nervous Ustaz. Betul lah Ustaz. Cuma memang betul Ustaz, ada pengalaman juga. Ada pengalaman juga, bila nervous tu habis semua Ustaz, hilang semua. Allah. So ada selalu nervous kan Ustaz. Ada juga kadang-kadang bila saya imam, pernah juga Ustaz, imam orang kata elok je Ustaz ni imam. Tapi tak juga, ada juga Ustaz kadang nervous. Kan tiba-tiba perasaan Ustaz, ada tengah baca Quran rasa nervous. Kadang-kadang dia kacau lah Ustaz, macam pernafasan, bacaan roh tu, macam dia punya bacaan tu tak sampai, macam tak really feel. Ini lumrah Ustaz. Biasa lah Ustaz, manusia Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, one more before we go for our break ya. Ustaz ada tips nak jaga suara ke? Minum air masak ke, air teruk limau ke, macam mana Ustaz? Okay, kalau nak tips jaga suara ni, benda asas ni kebanyakan guru semua berpegang pada sama. The first basic thing is air masak. Itu benda yang asas lah. Dia ada macam-macam, apa ni orang kata tu, petua ataupun tips. Tapi the first main thing is air masak kena selalu minum. Because dia orang kata tu melegakan tekak. Dia orang kata tu lebih, orang kata melancarkan lah proses suara tu. Kemudian ada juga mengatakan untuk dapat suara apa ni yang lunak, yang orang kata tu yang konsisten, ialah dengan minum air honey lemon. Honey lemon, okay. Honey lemon yang panas. Setiap hari ke? Mungkin 2 hari sekali. Okay. Boleh cuba Ustaz, insyaAllah 2 hari sekali. Kemudian madu Ustaz. Okay, madu ni very interesting. Dia apa-apa je madu, okay, dia sebelum nak tidur tu Ustaz. Okay, sebelum nak tidur tu, last lah Ustaz, after you have your meal, makan apa semua, minum air secukupnya, berus gigi apa-apa, last sekali Ustaz, sebelum Ustaz tidur, the last thing, Ustaz ambil 1 teaspoon, sudu biasa, madu tu Ustaz kira ni lah Ustaz minum. Kemudian cara nak masukkan pada tekak Ustaz, dia slowly Ustaz, slowly kasi betul-betul rasa madu tu masuk. Ni daripada guru saya lah Ustaz. Dia kata di antara yang tips lah
So tapi of course Ustaz dengan syarat kena latih. Yelah, Dia bukan yelah. setakat Akan minum besok Saya- bersama aku. Jadi ni antara tips-tips Ustaz yang boleh saya kongsikan lah sedikit sebanyak, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah. Okay lah, we will take a short break Ustaz. InsyaAllah. Marhaban. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما